Allah. Macam itulah muqaddimah pada hari ini, kan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kita sebut banyak sangat hal-hal dalam agama Allah ni yang kita nak kongsikan, kerana apa muslimat dirahmati Allah? Terlalu banyak nasihat-nasihat dalam agama. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalaulah kita tidak hidup dalam agama, kita mendengar nasihat, tapi nasihat yang bagaimana? Hanya menjadi hamba yang bermanfaat di dunia, tetapi kita menjadi manusia yang rugi selama-lamanya. Kita nak menjadi manusia yang disebutkan dalam Quran tijaratan lan tabur. Kita berurus niaga di atas dunia yang mana tidak ada ruginya, kerana urus niaga kita itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, orang beramal salihat, orang pergi umrah, belanjanya semakin tinggi sekarang. Orang bersedekah, masuk dalam tabung-tabung masjid dalam Ramadan. Ini semua adalah pelaburan. Dia sedang berurus niaga dengan Allah. Pengerusi masjid tak bagi apa pun kat aku paling bersedekah paling banyak tahun ni. Dekat tabung masjid tu tak bagi apa pun. Nampak macam rugi sahabat-sahabat. Tetapi di sisi Allah, ini adalah perniagaan yang tidak ada ruginya. Jadi Ramadan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pandang sungguh-sungguh. Banyak yang Allah hantarkan kepada kita. Okay? Saya nak berkongsi dengan ibu-ibu dirahmati Allah yang hadir pada hari ini begitu ramai. Sampai ke belakang sana, saya percaya ini adalah para pencinta ilmu. Tak kira ustaz apa datang, ustazah apa datang, tajuk apa dibahas, inilah pencinta ilmu. Dia akan duduk dalam majlis-majlis ilmu. Dia akan mendengar perkara-perkara ilmu. Dia akan catat, dia akan baca. Dia suka untuk ambil tahu tentang ilmu. Dan juga dia sedang gigih untuk menekuni ilmu dan beramal akan ilmu, insya-Allah. Saya percaya. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Sebab kita takkan dapat lazat sesuatu tanpa kita merasainya. Saya selalu bagi contoh begini. Kalau saya cerita malam tadi saya makan apa ya? Ustaz, telan air liu je. Telan ayak liok Ustaz. Okay. Saya makan apa yang malam tadi? Gulai kepala ikan. Ikan bawal mas. Kan. Saya pun balik ke KL. Saya pun tanya, pernah tak makan ikan bawal? Betul ke ikan bawal emas? Kan emas bawal. Ikan bawal mas kan. Ikan bawal mas, sahabat-sahabat pernah makan ke? Sebab keluarga saya sendiri pun ada yang tak pernah makan. Bawal mas tu macam mana? Sedap gila daging dia kan. Macam tu cara cakap dengan adik-beradik kan. Sedap gila, kau tak pernah rasa. Tapi malam tadi aku rasa tu dah macam ikan patin pun, ada lemak dia, Masya Allah kan. Dia pun sebut, aku tak pernah makan lah ikan bawal mas. Macam mana rasa? Penat kita menerangkan dekat dia muslimat, dia tetap juga tak faham. Faham tak maksud? Lepas ni balik tahu dah singgah pergi mana beli ikan apa ni ibu-ibu ni. Maknanya muslimat dirahmati Allah, di Kedah ni bagi saya macam biasa, dia penjamu saya ikan tu. Tapi di KL saya macam jarang sangat kan. Ikan apa ni? Saya betul-betul kenal ikan tu kat situ. Dekat sinilah. Macam saya belajar makan ikan susu, orang Sabah yang ajar saya makan. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang Kedah tahu dah ikan susu yang banyak tulang tu. Kan tak tahulah kalau sini sebut apa. Tapi dia goreng dengan garam, kunyit. Dia lumur dengan asam jawa. Goreng garing, muslimat dirahmati Allah, dah lupa dah tulang dia banyak-banyak tu. Ni orang Sabah aja. Jadi bila kita banyak berjalan, kita pun cerita dekat orang. Kan tak pernah makan dah ustazah, sedap ke ikan tu, bukan banyak tulang ke? Jadi saya mendapat ilmu, muslimat dirahmati Allah. Apapun kalau kita sampaikan pada orang, kita belajar banyak majlis ilmu, tetapi kita tak beramal akannya, kita tak akan dapat rasa. Ramadan kita cerita dekat orang. Sebab tu mak saya dulu walaupun bukan orang alim, bukan orang bijak, setiap kali mengenang apa yang keluar di lisan dia tu mesti saya sebab. Kerana apa? Setiap kali makan Ramadan, minum air saja dengan kurma tadinya. Lalu saja makanan pertama, Alhamdulillah. Terasa sampai hati dia punya lafaz Alhamdulillah tu. Alhamdulillah, ruginya orang yang tak berpuasa. Sebab kita puasa ni lapar, penat, tak larat. Tapi sebab kita niat malam tadi, Allah bagi kuat, dapat. Nu kat sana ada orang lelaki yang gagah, tak puasa, konon tak larat. Demam sikit, tak puasa. Sebenarnya sebab dia tak niat. Dalam otak dia kata, aku demam, aku tak sihat, aku tak boleh puasa. Memang seluruh jasad tu tak boleh dibawa untuk berpuasa.
Faham ya muslimat dirahmati Allah? Sebab tu ketika mak saya penyakit kencing manisnya dah begitu teruk, doktor kata makcik tak boleh puasa. Sebab risiko utama adalah hypo. Jadi mak dah tahu diri dia macam mana. Mak tahu sebelum datang hypo tu, memang mak tahu badan mak jadi macam mana. Berpeluh-peluh. Sebelum berpeluh macam tu, mak akan ambil air gula dulu. Mak tahu diri mak. Tolonglah jangan dengar sangat cakap doktor yang tak bagi mak puasa. Saya minta maaf kepada sekalian doktor. Yang ni mak saya punya akal lah, nak cengkelat daripada apa yang doktor nasihat kat dia. Jadi kami ni muslimat dirahmati Allah, anak-anak serba salah. Sangat serba salah. Sebab doktor pesan mudarat. Tapi bila mak sampai pegang tangan merayu, janganlah, jangan marah mak nak puasa. Mak tahu diri mak. Betul, saat dia tak larat sampai menggigil sebelum jadi hypo tu, dia terus ambil tanpa tanya kami, boleh tak nak mak nak buka puasa? Tak ada. Dia tahu diri dia tak larat, dia dah minum air manis siap. Jadi dalam 30 hari yang doktor tak bagi puasa tu, hanya 2 hari hutang puasa dia ketika tahun terakhir dia berramadan. Maknanya kalau dia ikut 30 hari lah dia tak puasa. Faham ya ibu-ibu? Sebab dia kata mak yang nak hidup, mak tahu macam mana nak jaga diri mak. Jadi jangan halang terus. Mak nak cuba dulu. Kalau larat sampai pukul 2, mudah-mudahan Allah bagi mak pahala sampai pukul 2. Kalau mak masih sihat, nanti mak qada. Okay? Jadi dia tahu kedudukan diri dia. Jadi sahabat, anak-anak ni kerja doa. Dah mak degil. Degilnya mak tu dalam hal ibadah. Kita pun serba salah. Kita adik-beradik doa je lah. Alhamdulillah hutang puasanya hanya 2 hari. Saat 2 hari tu memang betul-betul dia tahu mudarat kalau dia teruskan. Muslimat dirahmati Allah, ini barakah Ramadan. Apalagi barakah Ramadan yang saya nampak jelas, muslimat, bila dia penat tetap juga kita tarawih. Tak larat nanti dia cakap, abang pergi dululah. Pergi dulu, nanti kalau saya larat saya pergi. Tapi nanti tengok toleh belakang ada pula mak dekat saf salat masjid ni. Kenapa pula? Mak selalu fikir kalau malam ni malam terakhir mak ruginya lah mak tak tarawih malam ni. Jadi rupanya yang menjadi semangat selalu ingatkan diri, kalau ini ibadah terakhir aku, kalau ni malam Ramadan terakhir aku. Sebab saya ke sini, sahabat dirahmati Allah, malam kedua saya di sini rasa ralat. Jiran saya meninggal dunia tiba-tiba. Umur 52 tahun, malam tadi masih tarawih, kemudian sakit dada, dibawa ke hospital, doktor kata meninggal dunia. Bayangkan terkejutnya isteri dia sebab tadi masih lagi solat tarawih. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab umur belum 60 tahun, doktor hantar daripada hospital swasta ke hospital kerajaan. Hospital kerajaan buat keputusan untuk buat postmortem. Kita kata Allah, jenazah ni perlu diuruskan segera. Kenapalah pula nak lambat-lambatkan begini? Takut COVID lah, macam-macam prosedur kita tak boleh lari. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, rupanya doktor kata sebab meninggalnya tanpa rekod kesihatan. Memang orang yang sihat dan umurnya belum 60 tahun. Kalau umur dah 60, Ustazah tak payah postmortem. Maksudnya apa ibu-ibu dirahmati Allah? Kalau umur sudah 60 tahun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ibarat kata ready aje lah at any time. Ibu-ibu marah ke saya cakap macam tu? Sebab doktor pun tak sudi nak postmortem dah. Umur berapa? 60 tahun. Dah memang tiba waktu ajal dah. Ibarat macam tu lah. Oh memang patutlah. Sebab doktor tak kata gitu doktor tak kata gitu saya. Pasal apa doktor postmortem umur 60 tahun ke bawah je? 60 tahun ke atas tak? Oh rupanya aku ni kena menginsafi diri. Kalau 60 tahun ke atas sudah memang kena siap sedia. Faham muslimat dirahmati Allah? Jadi kalau kita nak sebut umur 60 ke bawah tak mati ke Ustazah? Sekarang ini kita dengar kematian di usia muda sangat kerap. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Ini maksud ajal itu datang tiba-tiba. Tapi dalam segi perubatan, kebijaksanaan mereka yang diberi ilmu oleh Allah dan mereka ni ahlinya, kita tak boleh menafikan kepakaran mereka. Sebab mereka belajar bertahun-tahun untuk mengkaji itu dan ini. Jadi kita akur sahabat-sahabat nasihat mereka, cuma tak boleh lawan kuasa Allah. Kita nak sebut macam mana? Sebab muda ke tua, ajal tetap datang. Tetap datang. Tinggal lagi kita tak boleh main one to sum. Lepas kuliah Ustazah Azhar ni kita terlilat tamplung. Agaknya antara kita bertiga siapa mati dulu. Aku rasa hang kot kurui sangat hang ni. Laki tak bagi makan ke? Kan? Teruk benar kita sahabat. Tak ada siapa boleh tuding. Semalam di pusat dakwah Islam, saya bertemu dengan orang-orang muda sebab staf mereka datang dengan kuliah. Subhanallah, doakan saya Ustazah. Saya ni bekas pesakit kanser.
doktor sahkan saya sembuh. Masya Allah, hebatnya. Kan tak adalah kata orang kanser ni mesti tunggu mati je kan. Tak Ustazah, Alhamdulillah. Tapi support family tu sangat penting. Seorang lagi datang, Ustazah tolong buat video, adik saya tahun ni tangguh SPM, tak boleh nak ambil SPM sebab adik saya disahkan kanser darah leukemia. Tolong Ustazah bagi video ke adik saya, bagi semangat sikit. Kawan sebelah ni dulu sakit kanser, doktor sahkan sembuh, makna adik tu insya-Allah ada peluang untuk sembuh. Jadi sekali dapat tahu, jangan rasa macam diri dah mati, tapi pandang kasih sayang Allah. Selama ni aku kurang menyebut nama Engkau ya Allah. Bila aku tahu aku ada sakit yang sukar sembuh mengikut logik akal pemikiran kita, tapi Allah kata dah, orang sakit Allah gugurkan dosa, orang sakit Allah angkat doa-doanya. Jadi saya sebut dekat seorang kakak yang baik semalam, sampaikan salam Ustazah pada adik kamu. Kan Allah sedang sayang dia, Allah uji dia, Allah ampunkan dosa dia. Maka dosa dia lebih sedikit daripada dosa Ustazah yang banyak ni. Tolong doakan Ustazah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita beri harapan dan harapan, berbunga hati mereka. Hati yang sihat insya-Allah membantu jasad untuk sihat. Tetapi kalau hatinya sakit, muslimat dirahmati Allah, semua dia akan jadi lemah, dia akan jadi down, dia akan stres, dia akan sedih. Jadi setiap orang yang dalam kesedihan, tolong datangi dia. Jangan berlama-lamaan dalam sedih, sebab Allah tak bagi kita sedih lama-lama. Dan paling iblis cukup seronok datang ganggu orang yang sedang bersedih. Tengok dulu laki hang tak pandang orang lain kan, hang lah satu-satunya, kan setan. Tengok sekarang dia pandang siapa dah, tulah hang gemuk sangat. Contoh sahabat-sahabat rahmat Allah. Jadi maknanya kita akan, yelah aku bukan tak nak kurus, tapi asyik gagal. Maka laki aku pun cari orang yang kurus. Kita tak sangka-sangka. Padahal kalau kita sembang dengan suami, bang sebenarnya pasal apa abang nak kahwin satu lagi ni, tak ada langsung dalam kepala dia sebab kita gemuk. Contoh sahabat rahmat Allah. Kita duk main sangka-sangka ni sangat bahaya. Kenapa timbul sangka-sangka? Sebab kita bersedih terlalu lama. Jadi uruskan diri kita ni, jangan lama sangat dalam sedih. Orang yang lama sangat dalam sedih sangat-sangat bahaya. Tolong ya muslimat dirahmati Allah, jadi kita berhati-hati. Baik, ambil beberapa hikmah yang boleh dijadikan perisai dalam kehidupan kita untuk Ramadan. Okay, saya nak semua orang pandang depan sekejap. Sebab ada yang terlampau dah khusyuk dia kan. Khusyuk, subhanallah. Dalam 1 jam sudah saya berbicara, ada tak siapa-siapa yang meronta-ronta jiwanya, bukan dalam hal Ramadan saja, tapi rasa aku nak tanya juga kat Ustazah ni. Sebab lepas ni saya dah tak tanya dah, saya dah tak pandang depan. Saya akan depan skrin Zoom dengan sahabat-sahabat anak-anak murid kita di UIA, insya-Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagi yang dah tahu, saya barikan kepada yang belakang baru sampai tadi. Okey, ada tak? Kalau tidak, saya teruskan lagi sikit. Muslimat dirahmati Allah, sebelum saya off pada 10.50, saya akan linkkan kita punya kuliah, okay, ke sana. Kemudian kita dengar pula depa bagi Ustazah tajuk menguruskan nafsu, menggemukkan iman. Itu yang hujung-hujung tu dah sebut perkataan gemuk tadi tu. Jadi ada tak soalan? Saya tanyakan sahabat-sahabat dirahmati Allah, manalah tahu sebab saya jarang-jarang sangat datang ke sini kan. Silakan. Adakah? Kau tak ada, saya nak ajak exercise ni sekejap sebab dah duduk lama sangat ni. Adakah? Cuba semua orang bangun. Kecuali ibu-ibu yang rasa dah kena bangkit pula dah, aku ni dah sakit kaki. Silakan duduk. Cuba semua orang bangun sekarang, boleh? Sebab kita nak duduk sini bagi yang tak ada hal sampai pukul 12 tengah hari. Cuba semua orang berdiri. Kita nak baca satu hadis sambil kita berdiri. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Semua orang berdiri. Siapa yang tak boleh jangan paksa ya. Saya nak baring boleh Ustazah baring, tapi duduk belah belakang sikitlah.
Saya tak nak berdiri Ustazah, saya nak baring. Kata, boleh, sila. Baik, kita nak ambil daripada buku yang dihadiahkan oleh Ustaz Dr. Nur Hadi, yang selalu rancangan fiqah di TV Al-Hijrah. Beliau bagi 2 bandel kot buku kesempurnaan Ramadan kepada Ustazah. Tapi sampai kat Kedah ni tak dapatlah Ustazah sebarkan ya, sebab dah habis masa sebelum Ramadan hari tu. Jadi saya nak kongsi 4 hikmah puasa. Yang pertama disebutkan sebagai perisai kemaksiatan. Puasa ni adalah perisai kemaksiatan. Jadi sambil kita berdiri ni, jom kita latih lidah kita berbahasa Arab. Boleh kan? Masya Allah kan? Pertama kita sebut as-siyamu junnah. Sebut. Pandang atas. As-siyamu junnah. Sekali lagi. Hilang segala regangan-regangan ni kalau kita buat lega sikit, hilang mengantuk. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadu au qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Masya Allah, semua pandai cakap Arab. Bagi terjemahan. Okey, kita jengkit sekejap. Subhanallah. Sekali lagi. Jangan turun lagi. Ada yang gaut ke? Kalau gaut bahaya ni. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Letak tangan kat pinggang. Ni boleh rasa pinggang masing-masing, jangan tengok pinggang orang. Okey. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Okey, jatuh tangan. Okey, kita angkat sekejap. Tolak paling tinggi di atas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jatuh tangan. Rasa macam mana ibu-ibu dirahmati Allah? Okey, cuba toleh belakang, pandang kawan. Jangan pada macam tu. Macam orang angkat tangan, jatuh tangan. Budak-budak sekolah tu kan? Belakang macam orang buat kereta api, pegang bahu kawan, pusing, pegang bahu kawan. Jangan lari soft. Gini depan sekali ni. Okey. Comel makcik-makcik Kedah, sangat-sangat sporty. Silakan. Jadi rugilah orang yang paling belakang sekali. Okey, pegang je, jangan buat apa, kesian geli kawan sebelah tu. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya akan baca selawat nariyah. Sambil-sambil nak habis satu selawat ni, tolong dengan sangat insya-Allah kita picit bahu kawan kita. Picit bahu kawan kita. Okey, tenang. Tenang. Sebab kawan yang belakang tu duk fikir siapa nak picit bahu aku pula. Jadi yang belakang sekali tu, yang kedua belakang, tolong kasihani orang belakang.
Satgi nanti tukar lah. Kan? Bagi orang belakang tu duduk depan pula. Kita baca sekejap insya-Allah bersama-sama. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Okey, kau nak sambung dekat pinggang pula. Allahumma salli salatan. Okey, main-main je, main-main. Okey, jemput duduk. Masya-Allah, jemput duduk. Alhamdulillah. Jemput duduk, jemput duduk. Ada tak siapa-siapa yang memang tukang urut? Lepas tu orang yang diurut olehnya adalah orang yang paling berbahagia sekali. Sedapnya, sedapnya. Tapi yang tak pernah mengurut orang, tak pernah seumur hidup. Aku dah umur 50 tahun kena urut orang depan aku ni pula, kan? Orang depan tu nanti kalau balik rumah sakit bahu, tolong jangan saman kawan belakang kita tu, Ni Ustazah Zai punya pasal lah ni, bahu aku tak pernah sakit, kena urut dengan orang yang tak pakar ni, tiba-tiba sakit bahu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ramadan memang kita ngantuk. Ramadan memang kita penat, khususnya orang perempuan, betul kan? Jadi jangan duk di lisan sedia, kan? Tak larat lah, ngantuk lah, aduh letih lah kita Ramadan ni. Takut-takut yang kita duk masak, basuh pinggan, uruskan rumah tangga hari-hari tu tak jadi yang ibadah. Sebab mungkin tarawih kita tak mampu 20 rakaat, mungkin Quran kita tak khatam dalam Ramadan, tapi semua kerja-kerja rumah kita itu juga jadi yang ibadah. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Kita sakit jantung bila kejutkan anak-anak nak bangun sahur. Itu jadi yang ibadah. Semua ibadah. Barulah kita faham kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujuk kita, sebenarnya pintu syurga Allah tersangat luas dan mudah dimasuki oleh mana-mana wanita. Tapi yang paling menakutkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj, dipertontonkan kepada Rasulullah, yang paling ramai dalam neraka itu adalah wanita. Jadi sebenarnya di mana kedudukan kita ni ibu-ibu dirahmati Allah? Seorang Muzayyanah Abdullah selalu bermuhasabah, aku ni Nabi yang cakap mudah ke syurga, tapi kenapa akhirnya ramai yang dinerakakan olehmu ya Allah? Kan Allah tak pernah zalim pada kita. Allah takdirkan ibu-ibu menjadi wanita, penat mengandungkan seorang amanah Allah itu ibadah. Melahirkan dengan susah payah, parutnya masih ada hingga hari ini, itu ibadah. Menyusukan anak-anak, waktu tidur kita terjaga kerana tangisnya anak, itu ibadah. Anak dah pandai, dah besar, menggunakan suaranya untuk menengking kita, kita bersabar, itu ibadah. Sahabat, terkadang tengkingan seorang anak jauh lebih sakit daripada sakitnya saat melahirkan. Nasihati mereka, pujuk mereka, jangan sampai menjadi anak yang derhaka. Sebab doa ibu ni adalah satu keramat yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat, tidak ada hijab. Tetapi ibu, jangan aksen sangat kita jadi mak ni.
Kan hang kalau tak buat apa, mak memang doakan kau lingkup terus bisnes. Jangan. Sebab kalau kita ada kecil hati dengan anak dan kita tak bermujahadah memujuk hati kita untuk memaafkan anak, khawatir sebenarnya yang rugi bukan kita. Sahabat-sahabat, yang rugi bukan anak, tapi yang rugi itu adalah kita. Apa maksud? Anak kita diajar untuk berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya, ampunkan aku dan ampunkan kedua orang tuaku. Ini satu doa yang sangat mahal nilainya, hanya diperoleh oleh seorang ibu ayah yang menjadi asbab lahirnya seorang anak. Orang macam saya, sahabat-sahabat, paling cemburu dengan anda yang mempunyai doa daripada anak soleh-solehah. Ini yang paling dicemburui oleh orang yang tidak diberi peluang untuk mengandung dan melahirkan anak. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jadi rebut peluang ni sungguh-sungguh. Pada lisan anak kita tu ada doa yang mustajab saat-saat kita hidup atau kita mati. Jadi bila mana kita rasa macam sakit hati, kecil hati, pujuk untuk sentiasa memaafkan. Kerana kita akan kehilangan satu doa. Apabila mereka berdoa, kenapa tidak mustajab ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab kita blok hati kita untuk memaafkan mereka. Jadi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala punya hati yang mudah untuk memaafkan kepada suami, kepada anak-anak, kepada keluarga suami. Sebab hadis yang saya bergetar menggigil baca, rupa-rupanya yang kita banyak dihumban dalam neraka bukan kerana hanya menyakiti suami kerana buruknya sang suami itu. Abang memang pemalas, abang memang tak guna. Itu kita kutuk tuan badan. Dia mungkin masih boleh bertahan. Dan bini aku memang bahasa dia dulu kini selamanya macam tu. Aku dengar je lah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kadang-kadang dia tak tahan apabila orang-orang yang dia sayang, yang kita kutuk, yang kita caci di hadapan dia. Mak abang tu memang perangai memang macam tu kan. Adik abang tu memang pemalas kan, tahu nak pinjam duit kita saja. Yang ini dia tak menjawab, tapi sahabat dia sangat penat untuk mendengar. Wanita rupanya yang paling banyak menghumban kita ke neraka kerana kita menyakiti suami kita melalui yang tak ada kena-mengena tentang dia. Dia mana boleh ubah sikap adik dia yang suka pinjam duit tu? Dia mana boleh ubah sikap mak dia sendiri? Dia tak boleh ubah. Cuba kita pujuk dia untuk sama-sama melangkah ke syurga Allah. Yang dia tak solat, kita pujuk jadi solat. InsyaAllah akhirnya dia berubah. Tapi kalau kita maki dia kerana kesalahan orang lain di sekeliling dia, ini banyak wanita yang tersilap arah. Akhirnya solat kita ke mana ibu? Pahala puasa kita ke mana ibu? Apa yang kita laksanakan sedekah yang begitu banyak, sia-sia di sisi Allah. Takut tidak membatalkan nama yang bakal dinerakakan oleh Allah. Ini yang saya banyak pujuk para wanita. Sebab saya menjadi saksi wanita kalau dalam bab puasa dia lah. Ni Ramadan dah habis ni, dia sambung lagi Syawal. Cucu pening. Kan cucu nak raya dengan maktuk, tapi maktuk raya kedua dah puasa sunat Syawal. Sahabat-sahabat, kan kita ni kadang-kadang solat malamnya lebih hebat daripada orang lelaki. Puasa sunatnya hebat, sedekahnya subhanallah hebat. Saya menjadi saksi. Tetapi sedih kalau ulang baca hadis tersebut, yang paling ramai dalam neraka adalah wanita hanya kerana lisan. Rupanya Ramadan dia menjadi perisai kemaksiatan. Hadis yang kita baca tadi maksudnya puasa itu merupakan perisai. Apabila salah seorang kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata dengan perkataan yang kotor dan menjerit-jerit. Tadi sebab cakap bahasa Arab kan kita tak faham. Sekarang kita dah faham kan, muslimat dirahmati Allah. Cakap kotor macam aku je, menjerit-jerit macam aku je. Jadi kita buang sungguh-sungguh. Sebab bila kita masuk ke dalam Ramadan ini adalah perisai. Masih kita bercakap keji, caci, maki, kotor, menjerit-jerit, menengking-nengking, bermakna tidak ada hasil apa dalam Ramadan kita. Jadi tujuan saya bacakan ini untuk kita scan diri kita sendiri. Sekiranya ada orang yang mencaci atau memeranginya, makna ada orang yang bermusuh dengannya,
maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni shaim, aku sedang berpuasa. Maksud muslimat dirahmati Allah, kalau ada orang buat jahat kat kita, kita tetap nak balas dengan kebaikan. Kita tak balas kutukan dia, kita tak balas cacian dia, walau siapa pun si dia itu. Sampailah anak-anak kita perasan, Mama Ramadan ni lain sungguh lah. Apa yang lain? Orang kata kat Mama pun Mama diam je. Ini satu kemustahilan dalam kehidupan kita sekeluarga, kan? Jadi kita pun kata, sebab Mama kena berdiri tadi, cakap Arab pula, rupanya bila dah duduk kena batang hidung sendiri. Masya Allah muslimat, sporting sungguh orang Kedah ni. Okay, terima kasih. Sebenarnya saya dah tak tahu nak kata macam mana lagi. Kalaulah ada yang boleh stay nanti sampai pukul 12, anda memang hebat. Masjid ni ada buat tadarus muslimat ke? Pukul berapa selalunya tadarus muslimat? Pagi lepas subuh. Maknanya ni tadi dari pagi lepas subuh, lepas tu sambung pula majlis ilmu, nak stay sampai pukul 12. Masya Allah. Sebab saya terkagum itinerary yang diberi pada saya tu pukul 12 bersurai. Saya kata dia pun nak buat apa, dia mentang-mentang tak masak tengah hari. Masya Allah sahabat. Dan saya boleh melayan pula. Selalunya saya sangat-sangat, apa hal pula nak ceramah sampai 2 jam ni. Sebab Kedah antara masjid yang paling awal saya masuk adalah Masjid Al-Abrar. Saya banyak sahabat-sahabat di sini. Okay, Masjid Al-Abrar ini juga Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, banyak yang faham bagaimana Ustazah Zai memulakan kerja-kerja dakwahnya dulu. Alhamdulillah ini dah macam kekanda bonda saya masing-masing. Kita dah boleh bersahabat dari dunia sampai akhirat insya-Allah. Okay? Jadi kalau ada yang pertama kali sampai di sini, kenalilah muslimat mereka. Kan sangat istiqamah. Masya Allah. Okay, jadi kita boleh belajar. Dan mereka bermula malam, lagi 5 malam lah lebih kurang. 10 malam yang terakhir mereka meraihkan solat qiyamul lail di sini. Banyak masjid saya percaya buat, tapi mereka menyediakan makan sahur sekali. Jadi siapa-siapa ahli karyah di sini dah boleh bincang dah dengan keluarga. Bang, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sambil renjis-renjis air nak kejut untuk bangun qiyamul lail, Nabi ikat kainnya dalam bulan Ramadan. Apa maksud sahabat-sahabat melupakan hubungan suami isteri yang bukan menjadi dosa, bahkan kalau kita buat jadi pahala. Tapi sebab Ramadan, ubah fokus kita bukan pada peribadi, tetapi fokus kita kepada mencari redanya ilahi. Ini yang kita nak fokus untuk kita ganti nafsu serakah jahat kita kepada nafsul mutmainnah, nafsu yang mendatangkan ketenangan. Takkan tenang kalau kita jauh dengan Allah. Maka kita nak dekat dengan Allah, latihannya adalah Ramadan. Jadi kalau kita boleh pujuk suami kita, abang nak join ke qiyamul lail dekat masjid? Kalau abang nak join, boleh tak? Anak pun dah besar-besar, dah duduk asrama banyak, tinggal kita berdua dengan yang sulung tu seorang. Jom kita qiyamul lail sekali dekat masjid, sahur sekali kat sana. Kalau berjaya dipujuk, silakan. Tapi kalau suami tak mahu, sahabat-sahabat, kita jangan tidur sama. Kan? Kak, qiyamul lail tak malam tadi? Kan takkanlah qiyamul lail pun nak cerita kat ustazah, kan? Cerita kat saya juga, akak kan anak murid saya, mudah-mudahan menjadi contoh. Saya tak cerita pun dekat orang akak punya qiyamul lail berapa rakaat, tak cerita. Tapi sahabat, kalau kita tak dapat sokongan, banyak orang perempuan mengadu, kita nak ajak ustazah tapi haram nak didengarnya, macam tu kan. Jadi tak payah ngumpat, sahabat-sahabat ngumpat suami sendiri. Sebab ustazah kenal kadang-kadang suaminya Bilal, imam. Lepas tu cara isterinya bercakap kat ustazah, memang tak ada harapan lah ustazah. Kan, jiran ustazah pula, contoh sahabat, ni aku selama ni tabik spring, suami dia ni bawa isteri pergi masjid, orang yang soleh, tiba-tiba isterinya mengadu kat ustazah tu sampai dengan memek-memek muka. Tak pasal-pasal, walaupun aku tak tanya, ni aku termengumpat sama. Faham ya? Jadi jangan buka sama sekali aib pasangan kita. Jangan ikut orang yang sikit-sikit nak cerita kat Facebook. Masa sayang dulu ditunjuk-tunjukkan, masa dah bergaduh sahabat-sahabat pun nak bagi canang satu dunia. Sebenarnya kamu nak cerita pasal siapa? Kamu nak cerita pasal diri kamu sendiri. Dulu masa bahagia bukan main lagi. Masa dah tak bahagia, sahabat-sahabat, ingat semua orang suka ke? Bahkan kita takut ada ramai yang padan mukakan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab itu adalah ujian Allah untuk kita. Jadi Ramadan latih
kita ajak ibu-ibu dirahmati Allah, para isteri, para ibu saya merayu, jangan zip mulut kita daripada mengajak. Abang, apalah yang kita dah buat 15 malam. Minta maaf bang, satu malam pun saya tak nampak abang ada tahajud. Satu malam pun tak ada. Kurang-kurang start 15 malam ni, pujuk muslimat dirahmati Allah. Pujuk. Jangan tak memujuk. Kalau kita tengking sahabat dirahmati Allah, memanglah tak jadi apa. Hang ingat hang tahajud malam tu hang syurga sangat dah. Hang tengking aku ni langsung tak jadi apa. Oh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak jadi apa. Alamak, ini sah pula aku ni. Betul juga dah. Subhanallah. Jadi kita pujuk, kita ajak. Anak-anak yang duduk jauh telefon, Quran dah dapat berapa juzuk sayang? Baru 7 juzuk ibu, tak apa, teruskan. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Oh, mak aku sekarang dah macam Ustazah Zai kan? Sebab apa muslimat? Ibu-ibu bila telefon, hang makan apa tadi? Sedap dah ayam percik kat situ. Berapa? Satu pohon tu dijual berapa? Hal makan je dia tanya. Saya duduk dekat Park Avenue Hotel, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Allah kan, saya sukalah duduk dekat situ. Tapi sebab setiap malam saya diuji dengan gerai-gerai makanan yang sangat banyak di hadapan tu. Pintu masuk, kalau tak percaya pergi tengok petang, ronda sajalah. Pintu masuk sudah terkangkang seekor kambing yang dipanggang. Pintu masuk belakangan. Hafal ni dah 3 malam duduk situ. Dan last day saya nak check out sekejap lagi, baru saya boleh cerita saya duduk mana. Sebab Ustaz Azwan tak bagi cerita dah. Sebab bila cerita awal-awal, okey, check in di sini, ada je orang ketuk pintu bilik. Boleh tak nak jumpa dengan Ustazah, Ustaz pening kepala. Kat masjid tadi dah jumpa dah. Pasal apa pula ketuk sampai malam-malam ni? Subhanallah. Jadi muslimat dirahmati Allah. Dah nak balik ni, saya kemas barang lagi, saya terus balik. Air saja ceramah di tazkirah di Masjid Al-Wusta, saya cakap air saja ada 10 tong. Ustaz Tiang, awak cakap 10 tong tadi ni betul ke? Lepas tu, abang tadi cakap bukan 10. Abang cakap je, abang tak kira pun. Kan sahabat? Ya Allah, aku tipu orang kot 10 tong ni. Sekali semalam sebelum kami pergi, memang betul-betul ada 10 tong dan 10 warna. Sahabat dah kata, alhamdulillah tak menipu, yang memang ada 10 tong. Sungguh betul dah awak cakap. Dan gerai punya gerai sahabat kan, yang mampu silakan meraihkan anak yatim. Saya nampak begitulah. Tapi kalau boleh tak payahlah share gambar-gambar macam tu. Ada rakan Facebook kita yang teringin sahabat nak makan kan kadang-kadang. Sebab muslimat dirahmati Allah, saya tengok satu je dengan Ustaz, larat ke dia habis semua tu? Tak larat muslimat. Ada banyak kan. Sebab bila saya diajak berbuka puasa di Masjid Al-Wusta, petang yang saya duk teringin nampak semua benda tu kan sahabat, hanya dia berjamu saya satu ayam masak merah tu dengan sayur kacang panjang. Kenapa saya sebut hanya untuk berbuka puasa? Maknanya ya Allah, ini je ke? Tapi saya makan, wallahi sedap, kenyang, berkat. Maknanya cukup dah. Satu nasi, satu lauk ataupun 2 lauk tu dah sangat mewah. Cukup. Masjid sangat bijak. Faham tak muslimat? Cukup bijak. Jadi saya dapat satu idea, Ramadan tahun ni baru saya kempen di mana-mana. Kalau ibu-ibu nak beli juadah berbuka puasa, tak nak salahkan bazar Ramadan, mana-manalah kadang depan pintu rumah kita pun ada orang meniaga kan. Sila beli selepas kita berbuka puasa. Jangan beli sebelum berbuka puasa. Nampak tak beza dia? Kita berbuka puasa kurma dengan air saja pun dah rasa kenyang. Sahabat-sahabat saya berada di Mekah Masjidil Haram, Ustazah kami ambil package makan sebab hotel tak jual hotel saja, ambil dengan package makan. Tapi dah duduk sini 4 hari Ustazah, kami langsung tak sempat nak balik makan. Tahu tak apa, saya dah rasa dah pada tu muslimat. Kenyang tak kak makan okey tak? Akak tu dah lah ada penyakit. Ya Allah Ustazah, kenyang, berkat terasa. Subhanallah. Tak ada lagi yang sakit gastrik ke apa, walaupun makan apa saja orang bagi rezeki. Sebenarnya Ramadan adalah bulan untuk kita mengekang hawa nafsu kita sendiri. Dalam bab makan bukan kita tak cukup, kita dah cukup, tapi sebenarnya kita tak bersyukur. Sahabat dirahmati Allah, dalam bab pakai begitu juga. Apa sahaja yang kawal suami kita, mungkin bagi wanita yang tidak bekerja, bawa balik rezeki yang halal. Yang atur menteri keuangannya adalah para isteri. Jadi isteri kalau Ramadan belanjanya jauh lebih tinggi daripada di luar Ramadan,
tolong hisab balik. Bang, jom kita sit down sekejap. Apa punca? Saya dah beli ni menu rahmah ni, murah sungguh-sungguh ni. Kan sahabat-sahabat contoh. Jadi makna kita nak sebutkan apa lagi? Apa yang salah? Nafsu kita. Jadi jangan pernah menyalahkan orang meniaga bazar Ramadan, menyalahkan ni tak betul, tu tak betul. Sebenarnya dah 15 Ramadan kita belum kawal hawa nafsu kita lagi. Dan kalau kita mati membawa nafsu yang ini, macam mana kita nak dipanggil sebagai irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang inilah adalah roh kita yang Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat sebagai roh yang berbau kasturi, bukan roh yang berbau bangkai saat jenazah kita diuruskan. Itu yang saya terkesan dalam Musafir Jauhlah Ilmu kali ini. Jiran saya meninggal dunia tanpa sakit diuruskan jenazahnya. Besok malamnya di Masjid Al-Wusta, pengurus jenazah mereka meninggal dunia. Jam 11 malam diuruskan jenazah, disolatkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya kata setiap hari daripada 1 Ramadan sampai ke pagi tadi, setiap hari saya mendengar kematian-kematian dalam Ramadan. Belum tentu kita dapat menamatkan Ramadan, belum tentu Ramadan akan datang kita dapat bersama-sama lagi. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong dengan sangat. Yang pertama, tolong jadikan Ramadan ini sebagai perisai untuk kita keluar daripada semua perkara-perkara yang dilarang, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita ambil sedikit masa untuk berehat seketika. Kalau yang betul-betul ada kerja, suaminya dah datang tunggu dekat luar, nak kena balik cepat, dan dia rasa memang nak kena jumpa juga dengan masa sikit, untuk saya set up dengan live saya di UIA dengan tajuk menggemukkan iman, menguruskan nafsu, atau begitulah sebaliknya. Wallahu a'lam. Sambung exercise sendiri. Boleh ibu-ibu nak lunjur-lunjur kaki, nak baring sekejap, insya-Allah ustazah buat-buat tak nampak. Sekian dimaklumkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.